Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ruknuddin Zainur dalam rancangan Kisah Ruqyah SG. Alhamdulillah, kita Kisah Ruqyah SG seperti yang diterangkan sebelum ni, kita melalui platform podcast ataupun Spotify dah beratus episod rasanya, dan kali ini kita dapat rezeki pula untuk rekod secara visual. Jadi anda nampaklah gelagat Ustaz Ruk dengan Ustaz Tam ni di belakang tabir macam mana. Dan ini adalah bentuk hiburan, bukan serius-serius. Okay, so di sambil kita mendengarkan ini sebagai satu hiburan, semoga dapat belajar tentang ilmu ruqyah. Right. So Ustaz Tam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tengok, saya dah nak pegang cerita. Baik, para penonton YouTube dan para pendengar KRSG, seperti biasa format kami sebelum ini ialah kita akan kongsi kisah. Apa tu kongsi kisah? Cerita-cerita yang dikirimkan daripada anda, para pendengar atau penonton YouTube dan Spotify. Jikalau anda mempunyai kisah-kisah yang ingin dikongsikan, dan kami akan bedah siasat dan cek ini agaknya mungkin gangguan kod, mungkin ini, mungkin itu. Okey, dan kirimkan kepada email kami kisahruqyahsg@gmail.com, kisahruqyahsg@gmail.com, ataupun melalui Instagram kami kisahruqyahsg. Jadi hari ini kita akan kongsi dua kisah, dan pada pertemuan lepas di episod Spotify beratus-ratus ni dah banyak kongsi. Terima kasih diucapkan kepada anda peminat setia Kisah Ruqyah SG. Terbaik, Alhamdulillah. Baik Ustaz Tam, jom kita sebelum mulakan. kita mulakan, just disclaimer, kita buat ruqyah syar'iyah yang bertepatan dengan ajaran Islam. So kalau selain daripada bacaan Al-Quran dan doa-doa sunnah, kita tak berapa fond of lah. Maksudnya kita try not to use it. Kita nak keep it clean. Pasal ruqyah ni ada kena mengenai akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah SWT. So kita nak kena hati-hati. Dan mungkin kalau apa yang kita cakap ni tersinggung para pendengar dan penonton, kita minta maaf. Tapi ini kita terangkan apa yang ulama terangkan dalam kitab-kitab. So benda ni bukan bahasa saya ataupun Ustaz Ruk cakap. Ini memang ada. Semuanya dalam kitab dibacakan, dan kita pun ruqyah practitioner, kita cuba amalkan. Kita bukan hantam orang, cuma apa yang baik harus ditelan pula. Apa yang baik harus diteladani untuk masyarakat kita. Alhamdulillah. Again, sekali lagi kita ingatkan, kita punya konsep ni informal. So sekarang ni kita nak get used to ada kamera depan kita ni kan. Bagi anda yang selalu mendengar Kisah Ruqyah SG melalui Spotify, tahulah kita ni kalau rekod di konti kan, dalam keadaan memang santai. Okay. So Alhamdulillah ada dua kisah yang ingin dikongsikan pada hari ini, insyaAllah. Tapi sebelum tu nak cerita dululah. Boleh? Cerita dulu boleh sikit? Boleh, sikit boleh. Banyak-banyak tak boleh Okay. Hanya ingin berkongsi satu kisah di mana pengalaman saya merawat beberapa hari lepas, di mana ada sekeluarga terkena gangguan dan mereka telah merawat dengan ramai perawat. Okay. Dan saya mungkin perawat yang ke-20, saya pun tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Banyak duit habis Masya Allah. Yes. Diterangkan oleh pakcik ni lah, duit saya beribu-ribu habis. Dan dia cakap, okay, pakcik panggil perawat, rawatnya macam mana? Oh, rawat ni dia masuk je dah tahu, oh ni ada pontianak, ni ada jin. Saya senyum je. Main scan-scan semua. Main scan-scan lah. Jadi minta maaf, dalam ruqyah syar'i tak boleh scan-scan jin lah. Jadi kalau anda mempunyai pandangan berbeza, let's agree to disagree. Kami menghormati pandangan anda. So, okay, pakcik minta maaf. How can we yakinkan yang apa diorang nampak tu betul? Kalau you panggil 10 perawat berbeza yang kononnya boleh nampak-nampak, bila mereka nampak ni cakap pontianak, yang lagi satu cakap ni pocong, akan berbeza-beza. Kenapa? Penerangan dalam kisah ruqyah dalam ilmu ruqyah ialah itu adalah jelmaan apa yang menjelma di hadapan mata anda. Dan pada pandangan kami, jika anda nampak jelmaan seperti ini, bermakna anda terkena gangguan. Bukan pasal anda nampak jin itu berada di situ. Itu penerangan dia. Okay, so dia bilang ada yang rawat, dia panggil assistant. Dia panggil jin tu untuk rasuk assistant dia. Ini pun bukan ruqyah yang syar'i, minta maaf. Yang pakai medium untuk masukkan jin dalam assistant kita, itu tidak syar'i. Itu bukan ada dalam agama kita, confirm. Kita dah check. You boleh cek juga. Banyak mufti-mufti di luar negara pun ada menerangkan benda ni tak cara ada. Yang tidak boleh lah, yang tidak syar'i. So kita ikut siapa kalau kita buat benda tu. Be careful. Be careful, serious. Okay, again, let's agree to disagree. Okay, pada selanjutnya apa yang berlaku, saya ruqyahkan. Okay, pakcik dengan makcik ni terkena gangguan yang agak teruk lah diterangkan. Ada scratches the whole body, ada mimpi-mimpi buruk, ada nampak-nampak hantu, ada dengar-dengar dan sebagainya. Bila saya ruqyahkan, guess what happened? Para pendengar dan para penonton, nothing happened. So saya mulakan dakwah, pakcik, both of you okay? Dibacakan ayat ruqyah, nothing happened. How can we say, how can this perawat say yang you ada gangguan? Sedangkan you tak ada apa-apa. Mereka terkejut, Masya Allah, betul Ustaz jaga, betul. You pergi dengar ayat Al-Quran, you dengar dan tak ada tanda-tanda. Dan insyaAllah pada pertemuan mendatang kita terangkan, kalau diruqyahkan, apa dia tanda-tanda terkena pada seseorang yang menunjukkan orang tu terkena gangguan. Again, reference kami adalah kitab-kitab ruqyah. Jadi
we are happy to share insyaAllah. So tu cerita saya lah. Baik, Cantik. para pendengar dan penonton KRSG, kita teruskan dengan kongsi kisah yang pertama yang disampaikan oleh Ustaz Tam. Dipersilakan. Okey, nama tidak akan disebut seperti Tak boleh, biasa. tak boleh. Ya, nama tak sebut. Okay. Assalamualaikum Ustaz KRSG. Waalaikumsalam. I wanted to share on the things that I face and I hope that you keep me anonymous. Boleh? Boleh. I've been listening to your podcast and Alhamdulillah I've been benefiting and learning a lot from them. And may Allah grant you all ease and berkat Amin. in all that you Terima kasih. endeavor in. Okay. There's a number of things that and this is from the past to the most recent experience. And I'm currently 28 years old. Pendengar umur 28 tahun lah insyaAllah. And the things I would share, I hope you can bear with it. Bear with this. Lidah agak sangkut sikit Gangguan. Okay. When I was younger, I woke up to blurred eyes and I saw a green being with red eyes and sharp nose and fangs. Okay. Makhluk yang berwarna hijau. Telinganya hidungnya tajam, mancung. Kemudian bertaring. Kita boyan Okay. I heard voices that the people are whispering Dia my bilang name. trying to strangle me lah, Oh, lupa nak terangkan. dia nak cekik lah. Okay, can. Kemudian dia dengar suara memanggil namanya. Dan suddenly disappeared when my father came to the room. Bila ayahnya datang, suara tu hilang. Terus hilang. Makhluk tu hilang Betul. And it never came back. Dia tak datang balik lah benda tu. So over the years as I grew older, I got dreams that affected me a lot. And I started to see things. Maksudnya kalau dari lirik pandangan matanya yang kecil tu, dia akan nampak macam ada orang sedang memerhatikan ataupun ada makhluk yang sedang memerhatikan. Ini agak kerap berlaku. So there was a dream that I had when I was in a car. Okay, dalam keretanya lah, dia termimpi bila dia tidur tu lah. Okay, and someone passed him something. Him tu bapaknya lah dalam mimpinya. From outside the car. He didn't read it and pass it to me. Okay, I remember clearly that on that piece of paper there was a picture of horned goat. Ada gambar tanduk kambing yang bertanduk. Kambing bertanduk. Ataupun something with horns, with Arabic words written and scribbled onto it. Engkau. Ada tulisan bahasa Arab. Okay. Yang seakan-akan ditulis di tanduk tersebut. So I turned to my right and saw Cik Kak. Dia pusing ke kanan, entar nampak Cik Kak tu saya rasa Pontianak lah. Kemudian outside the car door that I was in. So dalam mimpi ni dia ternampak lah. Bila dia toleh ke kanan, ternampak Pontianak. I was able to recite Ayatul Kursi dalam mimpi tersebut. Dan kemudian saya bangun daripada mimpi tersebut. Kira sister ni terror jugalah. Alhamdulillah. It was as big as a person's mouth. And there were marks that looks like teeth. Macam biting. Ni kena kat dia lah. So dia tidur, dia bangun. Bila dia bangun tu, ada bengkak, large bruise on my calves. Allah. It was as big as dia ada this bruise besar tu macam sebesar mulut yang menggigit. Saya terlepas atas. Terlepas. And there were marks that looks like teeth marks. Kena gigit lah sih. Kena gigit. Lama. Kemudian my mother on the other hand woke up with scratches on her body the same day. Ada tanda-tanda cakaran pada badan ibunya. We didn't do anything about it and just continued with our daily lives. Kemudian a family member of mine went through ruqyah during COVID times. Dia melalui ruqyah lah. Dia buat sesi rawatan ruqyah pada keadaan COVID tu. Dan saya hadir ketika itu. Akan tetapi pada malam hari di dalam rumah saya, she started to convulse. Apa benda convulse? Macam ni pergerakan-pergerakan. Cuba pula aku gerak. Her eyes flickering and her tongue was out and she couldn't control herself. Gini. Kalau dalam ruqyah kita nampak kadang lidah tu jadi panjang. Terpanjang sikit. Kemungkinan rasukan jin. Kemungkinan. I was eating with her. Betul lah. Yes, I was eating with her and I was the one holding her down. Saya pegang dia lah, tahan dia sambil membacakan Ayatul Kursi. Kemudian dia tenang sedikit and kemudian dia mula rehat. Which I did the same. Saya pun pernah. On the same night, pada malam yang sama, saya termimpi dalam hutan yang gelap keseorangan diri dan melihat aku nak cakap seekor Pontianak. Ada seekor. Ada Cik Kak Pontianak. Cik Kak tengok dia. Setengah stare dekat dia. Dan bila saya bangun untuk subuh, bangun pagi lah, saya dah bangun daripada mimpi tersebut, I was unable to get up. Saya tak boleh bangun.
and felt as though I was pinned down. Oh, ni kena macam sleep paralysis Kena impet. Kemudian my father came into the room And dia hilang lagi. dan benda tu hilang. Bapak masuk je hilang penakut Bapak dia terror juga ni. Oh. Kemudian recently I went through sleep paralysis again. Okay, beberapa kali dan saya tak tahu sama ada ni imajinasi ataupun tidak. But I saw this thing. Saya nampak makhluk ni with its head not at its head. Kepalanya tak terletak pada paras kepala. Tapi dekat butt out his arm. Kat Next to his stomach. dia macam pegang lah kepala tu di bersebelahan dengan perut ni makhluk ni. Samba. Kemudian dia nampak seolah-olah bayangan tengok dia. Kemudian saya akan dengar banyak bisikan dan suara ketika tidur dan seolah-olah macam ramai orang berbisik dengan saya. Dan saya pastinya tak boleh bangun dan saya jam dalam keadaan tu. Saya kemudian pula tak mampu nak membacakan ayatul kursi. Ni yang saya rasa dah rabak jugalah. Takut lah ni. Dah KO man. Ya. Kemudian ada banyak lagi berlaku. Kemudian my father always remind me, dia ingatkan saya untuk jangan takut dengan makhluk-makhluk ni dan cuba beranikan diri. Dan kalau solat tu cuba jangan tinggalkan zikir. Maknanya bapaknya ni ahli zikir lah. Bagus lah. Alhamdulillah, nampak benda tu pun takut dengan ayah. Alhamdulillah. Kemudian moving forward, do you think it is possible for you to share on what are the steps I should take further to ruqyahkan diri dan family? Apa saya boleh buat untuk family lah? Okay. Yeah. Okay, family saya orang yang beragama Islam, yang lakukan ibadah dan sebagainya. Cuma kita selalu ada masalah, sering mengalami gangguan seperti inilah. Okay. Di antaranya, di antara amalan yang paling kuat, solat berjemaah. In congregants, itu paling penting. Solat berjemaah ni paling susah nak buat. I think kalau kita semua bekerja, para pendengar, para penonton, it's very hard for us to get time to solat together. Solat berjemaah is a key. Dia sebelum ruqyah solat dulu Betul. Kalau you buat ruqyah you tak solat pun, it's a bit off Betul. So jaga solat, jaga hubungan ahli keluarga. Bacaan ruqyah jangan takut-takut, kena belajar baca sekurang-kurangnya. Al-Fatihah, ayatul kursi 3 kul. Betul. Okay, so this is my take. Ni basic, tetapi cuba amalkan dengan sepenuh-penuh keyakinan. Okay. Seperti tanda-tanda beliau ni terkena gangguan. Kenapa? Dia dah nampak, dia dah mimpi. Bila bangun tu ada bekas-bekas. Banyak daripada klien kami yang pernah lalui benda-benda seperti ini. Dan cuba sebelum tidur tu, ambil air wuduk. Kemungkinan kalau boleh cuba mandi air bidara. Ini diterangkan dalam kitab tafsir Ibnu Kathir. Seorang tabi'in Wahab Ibnu Munabbih pernah terangkanlah. Mandi seperti ini mengusir gangguan jin. Ataupun pakai wangian kasturi sebelum tidur, supaya menghidupkan sunnah. Seperti diterangkan Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi. Dia terangkan bahawa kasturi ini mengusir gangguan jin. Boleh diusahakan, lihat macam mana. Dan saya sarankan cubalah dapatkan rawatan ruqyah. Kerana meruqyah diri dengan dirawat dua perkara berbeza. Tak sama. Dia tak sama. Kenapa? Bila anda meruqyah diri, anda conscious. Bila anda diruqyahkan oleh seseorang, you are disuruh supaya unconscious, relax, tutup mata. Dan tengok Al-Quran tu bila dibacakan, dia affect diri awak ataupun tidak. Roh akan rasa tenang. Kerana itu makanannya, makanan roh itu adalah bacaan Quran. Tapi kalau dah mula mata macam gini, nanti insyaAllah episod mendatang kita akan terangkan lah. Kita tunjuk cara-cara macam mana orang tanda-tanda orang yang terkena gangguan, insyaAllah. Baik, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Saya cuba simplify panjang cerita ni. Okay. Dikirimkan oleh tu tak boleh sebut. Okay. Assalamualaikum Ustaz KRZ. Waalaikumsalam. I love your dakwah in KRZ and I gain valuable knowledge from it. I just want to share my experience and nak minta pandangan Ustaz. Maaf kalau saya ni berbicara bahasa Inggeris dan Melayu campur. No problem. Saya ni dapat tugas selama 18 tahun sebagai anggota bomba, di mana tak boleh sebut. Okay. Ni macam Abang bomba. Abang bomba. Timbak saya. Okay, sorry. Saya ni posted dekat fire station di industrial area pada tahun 2008. Selepas 4 tahun di stesen tersebut. I thought being posted tempat industrial ni lepak lah pasal call orang panggil untuk bantuan bomba pun tak begitu banyak. Rupanya tidak lah Ustaz. Banyak juga orang panggil. The calls are much more intense and more complex Ustaz. We have our easy days, but some days memang penat sangat-sangat Ustaz. Sampai off days pun kena burn. Tapi pada tahun 2010 saya ada satu pengalaman yang saya tak boleh lupa Ustaz. Kita ni kena respond to industrial fire lah, pukul 3 pagi. Jadi bila kita nak pergi tu, kita nampak lah smoke and saw the night sky being light with fire. Tengok langit tu, berkepul-kepul lah Ustaz, terbakar. Jadi saya dengan tim saya ni kan, kita pun kita ni pergi ke location tersebut dan apinya tu memang tengah raging Ustaz.
Dan kita cuba terbaik supaya maintain api tersebut lah. Okay, so tak pergilah ke neighbouring company. Jadi after reinforcement, tim lain pula sampai, Ustaz. We are just trying to drown the fire, but after few hours of fighting the flame, apinya tak mati-mati lagi, Ustaz. Alamak. Kita pun heran. The content that was burning setakat combustible material macam paper, cardboard and stuff. Air kita ni pun should be enough lah, Ustaz, untuk extinguish the fire. But when came a senior fireman, old timer, datang. yang kita pandang, kira kita hormati dia, because 30 tahun pengalaman beliau. Dia tengok dan dia cakap, ni tak kena ni. Wow. He told me and my crew, ikut pergi satu tempat dan azan. Dan selepas azan, iqamat. After dia dah bomba ni azan. Bomba ni dia berapi. Pasal dia bagi pengalaman dia mungkin lain sikit ni. Subhanallah. Dan after he's done, he told us to spray our just towards the corner of the fire. Peliknya, Ustaz, the flames started to become small and we boleh masuk dalam. And dia ajar kita doa Nabi Ibrahim dan jangan takut, dia bilang. Just masuk. Jadi dia bawa saya dan my crew masuk dalam. At that point of time, only my section boleh masuk, while the rest tak boleh. The officers there is still quite surprised and ask, why are we able to penetrate with only one jet? Dan diorang tak boleh. My senior fireman cakap, he saw an opening and just cuba nasib. He turned to me and say, senangkan cerita, tak payah bilang kena azan atau iqamat. My question is that considered ruqyah? Yes. Yes, that's part of it. Azan is part of ruqyah. Clearly ruqyah. Thanks for reading my story, Ustaz. May Allah bless you both and hope you reply. Your reply will be beneficial for me to jalankan amanah as a firefighter. Masya Allah. I think the Otai did something that is very Masya Allah, pengalaman. Dan bila dalam keadaan api tu, memang pernah dulu cerita-cerita zaman kampung. Kalau perkampungan tu terbakar, nanti rumah Tok Imam tu tak terbakar. Ni cerita lah. Kemudian Tok Imam tu azan kan. So bila dalam keadaan api tu dia azan. Tapi of course lah, kalau rumah terbakar, saya tahu you boleh azan memang. Tapi kalau keadaan semakin teruk, keluarlah. Pertama selamatkan diri dulu, kemudian azan. Tapi dalam keadaan ni, because they feel that they can control the situation, api tu merebak, mereka rasa mereka boleh settlekan. Tapi bila Otai tu datang, yang lebih senior lah, encik dia datang, kemudian dia katakan azan sambil, dia bukan azan tinggalkan air, tak lah. Mungkin azan satu spot, dia rasa spot, macam tak kena gitu kan, dia azan lah. Alhamdulillah, nampaknya ilmunya berkesan. Masya Allah. Dan kita kena banyak belajar daripada orang-orang yang berpengalaman lah. Betul. Ini betul ruqyah. Yes. Maknanya encik ni ada ilmu. Dia tak kosong-kosong lah. Saya no comment. Dia tak ada cakap pocong. Pasal pocong banyak. Ni pocong dalam api tu, dia punya kain dia terbakar. Tak ada, dia tak cakap macam gitu. So ini Masya Allah cerita yang baik untuk jadikan pengajaran. Antara contoh orang-orang terdahulu bilang lah, even ahli veteran ruqyah pernah berkata, kadang-kadang kita masuk tempat hutan ke, kita tersesat, first thing you do azan. Ataupun pergi pancing, kemudian rasa macam tak kena, first thing you do azan. Kenapa Rasulullah SAW pernah sebut siapa yang mengumandangkan azan, maka syaitan akan lari terkentut-kentut. Jadi yakin yang mereka akan lari. Tapi kalau kamu Allah azan macam gitu, tapi dalam keyakinan ni, ujak lagi jin nak kacau aku, dia orang akan kacau. Testing sikit azan. Anak satu, anda jawab Anak Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan jawab tu. Kalau ni contoh lah. Tapi kalau dalam Kak Anazan, tak jawab Anazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh, dia punya lagi sedap. Jawablah. Actually apa? Jawab apa ni? Tak, maksudnya aku sekali dan kau sambung Allahu Akbar juga. Oh, okay. Okay, dah. Biasanya kalau azan ni dalam keadaan macam ni kita boleh buat kan? Kita yakin, confident. Tapi dalam keadaan tertentu, kadang kita jadi takut. Di situlah diuji keberanian kita. Dan jangan takutlah, kerana Allah tu yang menjaga kita. Jadi azan, bila dalam keadaan takut, anak-anak menangis di malam hari, rumah ada gangguan, terus on. Jangan takut-takut, kiblat, bismillah, terus go. Azan. Right. Okay, Alhamdulillah, sekadar itu episod kita pada kali ini. Dua kisah telah kita kongsi kepada anda. Nantikan episod selanjutnya. Kita tak janji bila kita nak upload, tapi just stay tune. Dan jangan lupa subscribe. Beritahu kepada keluarga, wajib subscribe. Ustaz Ruk suruh. Wajib. Baik, sekarang dari saya Ruknuddin Zainur. Tamliha Khamsani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.